Siapakah golongan Ebionit? Ebionisme atau golongan Ebionit secara umumnya dianggap sebagai satu mazhab Yahudi Kristian. Ciri-ciri utama. 1. Akar Yahudi. Golongan Ebionit menekankan pematuhan yang ketat terhadap Taurat dan hukum Yahudi, sunat, hukum pemakanan, sabat, dan sebagainya. Mereka menolak ajaran Paulus, yang dianggap sebagai penyimpangan daripada amalan Yahudi yang tulen. 2. Identity Christian. Mereka percaya bahwa Yesus, Nabi Isa alaihissalam, adalah Al-Masih, Mesias, tetapi bukan sebagai Tuhan. Bagi mereka, Yesus ialah seorang nabi manusia yang dipilih oleh Tuhan, digambarkan sebagai manusia paling benar, serta guru tafsiran sebenar hukum Taurat. 3. Kedudukan yang tersendiri. Oleh karena mereka menggabungkan unsur Yahudi dengan gerakan awal pengikut Yesus, mereka tidak sesuai dimasukkan ke dalam satu kategori saja. Kebanyakan ahli sejarah mengklasifikasikan mereka sebagai mazhab Yahudi Kristian, sebuah kumpulan yang menerima Yesus sebagai Al-Masih, tetapi tetap berpegang penuh kepada hukum Musa, serta menolak doktrin Kristian kemudian, seperti Trinity, kelahiran dari anak darah, virgin birth, atau ketuhanan Kristus. Ringkasnya, golongan Ebionit paling tepat digambarkan sebagai satu mazhab Yahudi Kristian. Bukan sepenuhnya Yahudi, dan juga tidak sehaluan dengan Kristian arus perdana. Pandangan para bapa gereja awal. Sebagian besar maklumat tentang golongan ini datang daripada tulisan bapa-bapa gereja. 1. Irenaeus, abad ke-2. Dalam Against Heresies, sekitar 180 Masihi, Irenaeus menyenaraikan golongan Ebionit sebagai golongan sesat. Beliau mengatakan mereka menolak ketuhanan Kristus dan tetap berpegang pada hukum Musa. Bagi Irenaeus, penolakan mereka terhadap Paulus dan penekanan kepada sunat menjadikan mereka satu penyelewengan daripada Injil. 2. Origen, abad ke-3. Alam tulisannya, Origen membezakan dua jenis golongan Ebionit. Atu, mereka yang menerima kelahiran dari anak darah, virgin birth, tetapi menolak ketuhanan Kristus. Mereka yang menolak kelahiran dari anak darah, virgin birth, dan melihat Yesus hanya sebagai seorang manusia biasa, anak kepada Yusuf dan Maryam. Amun, kedua-dua golongan ini tetap terikat kepada hukum Musa. 3. Eusebius, awal abad ke-4. Dalam Ecclesiastical History, Eusebius menggambarkan golongan Ebionit sebagai miskin dalam pemahaman, mengaitkan nama mereka, Ebion, dengan perkataan Ibrani, Ebion, yang bermaksud miskin. Beliau menganggap mereka sebagai Kristian yang menyimpang, karena merosakkan iman, dengan terus berpegang pada hukum Musa. 4. Epifanius dari Salamis, akhir abad ke-4. Dalam karyanya yang besar Panarion, Peti Ubat, beliau menumpukan banyak ruang untuk menggambarkan golongan Ebionit. Beliau menekankan penolakan mereka terhadap Paulus. Mereka dikatakan menggelarnya sebagai seorang murtad daripada Yahudi. Beliau mendakwa mereka hanya menggunakan satu versi Injil Matius dalam bahasa Ibrani/Aram, serta menolak Injil-Injil lain. Epifanius melihat mereka sebagai golongan sesat yang berbahaya, karena mengaburkan batas antara Yahudi dan Kristian. Ringkasan pandangan bapa-bapa gereja. Sesat. Semua bapa gereja mengklasifikasikan mereka sebagai golongan sesat, terlalu Yahudi, terlalu kuat berpegang pada agama Yahudi, tidak cukup Kristian, menolak ketuhanan Yesus, maka dikeluarkan dari ortodoksi. Kajian modern. Dalam kajian kontemporari, golongan Ebionit dinilai dengan lebih adil, sebagai aliran tulen Yahudi Kristian, satu daripada pelbagai tafsiran awal mengenai misi Yesus, mencerminkan kepelbagaian pemahaman dalam komuniti pengikut Yesus pada abad pertama dan kedua. Kesimpulan. Golongan Ebionit adalah mazhab unik di persimpangan Yahudi dan Kristian awal, yang menolak Paulus, menegaskan Taurat, dan melihat Yesus sebagai Mesias manusia, bukan Tuhan.